Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama kali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu taala yang lipahnya kita dapat bersama ini. Minta maaf pagi tadi tidak dapat live. Tidak dapat. Ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Allahu akbar. Tapi petang ni kita terus seperti biasa. Quote of the day hari ini sirah. Sirah hari ini cukup menarik, iaitu Aisyah ya Humairah. Aisyah. Aisyah ini isteri Rasulullah yang ketiga. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah kahwin dengan seorang, kemudian baru kahwin dengan Aisyah. Oh, tersedu pula kahwin dengan Aisyah ni. Ya Nahar, apa khabar Nahar? Sembang pagi hari ni. Jangan lupa bersama dengan tu. Sembang petang ini, bukan pagi, petang. Dah tersasul dah. Patut mula pukul 5, sekarang pukul 5.44. Nampak kena lewat sikit lah. Sebab seronok petang ni. Petang ni banyak Wah, ya, TikToker. Terima kasih. Terima kasih Hana Haji Japri kerana sudi menjenguk atuk. Sirah hari ini. Tajuk kita ialah sirah. Dan sirah pilihan kita. Siapa tokohnya? Tak lain tak bukan Aisyah Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Lahir di Mekah. Aisyah lahir di Mekah 8 tahun sebelum hijrah. 8 tahun sebelum hijrah. Nama bapaknya Abu Bakar bin Abu Khalaf. Nama ibunya, ibu Aisyah ni jarang orang ingat. Nama dia ialah Ruman binti Umairah bin Amir. Ruman. Dan Aisyah wafat pada 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun 58 Hijrah. Iaitu berusia 67 tahun. Dan Aisyah berkahwin dengan Rasulullah pada tahun 10 kenabian. 10 kenabian. Dan wafat di Kubur Baqi. Dimakamkan arwah almarhumah di Kubur Baqi. Allahu akbar. Ada berbagai sifat Rasulullah, sifat Aisyah ini. Di antara contoh-contoh, Aisyah ini adalah di antara pengumpul hadis 2210 hadis yang dikumpulkan oleh Aisyah. 2210 banyak ya. Di antara orang yang rapat dengan Rasulullah yang paling banyak mengumpul hadis. Sebab itu ulama berpendapat bahawa sebab itulah Allah memerintahkan Rasulullah kahwin dengan Aisyah sebab selepas tahun kenabian, dan setelah Rasulullah wafat, sudah sentuhnya cerita-cerita hadis-hadis yang dapat diingati dengan jelas dan sempurna ialah oleh orang yang muda, iaitu Aisyah. Sebab semasa Rasulullah wafat umur 63 tahun, Aisyah baru berumur 18 tahun. Jadi Aisyah tahu semua cerita. Aisyah boleh bawa semua cerita, termasuk dalam soal cerita hal-hal perempuan. Hal perempuan ini banyak hadis dicerita oleh Aisyah. Sama mengenai haid ke, mengenai potong rambut ke, mengenai mani junub, banyak diceritakan oleh Aisyah. Sebab perkara ini tidak dibawa oleh Khadijah. Sebab Khadijah ini zaman lain. Tapi Aisyah zaman lain. Khadijah ni kita boleh katakan zaman pembangunan Islam, pengukuhan Islam. Itu Khadijah. Tapi Aisyah ni zaman pengembangan Islam. Pengembangan Islam. Itu Aisyah. Jadi biasanya budak-budak ni dia ingat awal lagi. Ada kata masa kahwin dengan Rasulullah Aisyah umur 6 tahun. Tapi digauli oleh Rasulullah umur 9 tahun. Ada pula kata umur 14 tahun. Ada pula kata umur 15 tahun. Jadi banyaklah katanya. Pada hakikatnya dia kahwin muda lah. Jadi banyak pendapat. Asma, kakak Aisyah, 10 tahun lebih senior, lebih tua daripada Aisyah. Kakak Aisyah, Asma meninggal umur 100 tahun.
100 tahun. Sedangkan Aisyah meninggal umur 67. 67. 100 tahun Asma. Allahu Akbar. Hebatnya Asma. Aisyah pun ahli syurga bro. Kekasih Rasulullah. Kekasih Rasulullah. Apakah perkara-perkara yang kita boleh pelajari daripada Aisyah? Macam sifat cemburu yang ada pada seorang isteri. Orang muda kan, sifat cemburu ada pada Aisyah. Dan sebelum itu, sebelum kita pergi kepada detail mengenai sifat-sifat peribadi Aisyah yang kita boleh ambil iktibar sebagai seorang isteri dan sebagai seorang insan dan sebagai seorang wanita dan sebagai seorang muslimah dan sebagai seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawabnya berat, tanggungjawabnya besar. Semua mata teropong kepada isteri Rasulullah. Tunggu buat silap je. Tunggu buat silap. Semasa perang Uhud, Aisyah sudah pun menyertai perang Uhud. Bermakna pada masa itu untuk menyertai peperangan, sama ada lelaki atau perempuan mesti berumur 15 tahun ke atas. Jadi kalau semasa peperangan Uhud berlaku, Aisyah menyertai peperangan Uhud, berarti Aisyah sudah pun berumur lebih daripada 15 tahun. Contoh sirah lah kan. Sirah, seronok belajar sirah ni, seronok. Seronok. Kok everyday hari ini, sembang-sembang pagi, kita buat bicara mengenai sirah. Sirah. Jangan lupa, Kasturi Duha. Kena iklan juga. Iklan sekejap. Kasturi Duha. Inilah satu-satunya perfume yang dikeluarkan oleh Atuk sendiri, dengan jenama sendiri, iaitu Duha. Kasturi itu nama wanginya. Kasturi itu nama wanginya. Nama brandnya Duha. Duha. Kasturi Duha. Siapa nak beli? Silakan tap. Silakan tanda itu beg kuning. Beg kuning. Beg kuning. Nanti kita pinkan. Kita pinkan Kasturi Duha. Pinkan Kasturi Duha. Dua-dua kita pinkan Kasturi Duha dengan biskut. Dengan biskut. Kita sudah pinkan. Itulah. Kita sudah ada. Okey, terima kasih Joy. Terima kasih Joy. Terima kasih. Pinkan. Pinkan, 2 pin. Dah masuk dah. Pinkan juga. Pinkan. Okey. Okey, add product. Okey, kita masuk hari ini mengenai sirah Rasulullah. Kita pinkan add product. Pinkan add product. Okey. Slow sikit tak apa. Kita baru belajar. Baru belajar. Pinkan add product. Biasalah baru belajar kan. Okey. Okey. Okey, cantik. Siapa yang nak buat pembelian, boleh terus pembelian. Biskut pun ada. Biskut raya tahun ni. Coklat chip. Coklat chip. Ini anak bungsu Atuk yang buat. Okey, kita pergi kepada Aisyah. Aisyah. Menarik mengenai cerita Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang amat cemburu. Ada beberapa peristiwa yang Aisyah ni amat cemburu. Seperti salah satunya kes terjadi, iaitu begitu besar rasa cintanya kepada kekasihnya Rasulullah. Rasulullah alaihi wasallam. Iaitu seperti contoh dari Aisyah, dia Nabi SAW keluar dari rumahnya pada satu malam. Aisyah menuturkan, maka aku pun menjadi cemburu. Pada satu malam, giliran Rasulullah tidur dengan Aisyah lah, giliran dia lah. Apabila dia sedar, dia rasa-rasa tangan Rasulullah tak ada di sebelahnya. Rasulullah tak ada, dia pun rasa cemburu lah. Cemburu. Dia kata, takkan pergi rumah orang lain kot. Kan? Ataupun pergi masjid ke? Pergi masjid ke? Dia cemburu. Sebab itulah kalau isteri kita cemburu tu biasalah. Isteri Nabi cemburu. Ahli syurga bro. Bro. Cemburu tu biasa. Aisyah cemburu. Bila rasa-rasa, maka aku pun menjadi cemburu. Menjadi cemburu. Aisyah pun cemburu lah. Aisyah menjadi cemburu. Jadi maka aku pun menyusuri Rasulullah. Dia pergi Skodeng Rasulullah, menyusuri Rasulullah. Ke mana Rasulullah ni?
Dia ita pergi kan. Tapi bagi rupa Rasulullah pergi di kubur Baqi. Rasulullah pergi berdoa. Rasulullah pergi ke kubur berdoa kepada sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat. Jadi apabila dia perasan Rasulullah pergi ke kubur, dia pun bergegas pulang. Dia pun tidur baliklah tempat dia. Kononnya dia tak pergi mana-mana lah. Tapi masa tidur tu dia mengah sikit lah. Maklum lah, berlari kan. Takut Rasulullah tahu. Apabila sampai ke rumah, Rasulullah kata tidur ke? Tidur. Tapi kenapa mengah tu? Contohnya macam tu lah. Lelah, kamu lelah tu. Dia pun mengakulah sebenarnya dia pergi menyusuri ke mana Rasulullah pergi. Rasulullah kata patutlah aku nampak orang pakai jubah hitam tadi. Rupanya Aisyah. Itu kes yang pertama. Bagaimana Aisyah cemburu, melahirkan rasa cemburu. Rasa cemburu. Aisyah rasa cemburu. Okey, ada satu lagi kisah, iaitu Sayyidina Aisyah terpilih untuk mengikuti rombongan sallallahu alaihi wasallam dalam satu rombongan perjalanan. Iaitu dalam satu perhentian beliau telah keluar dari tempat duduknya, iaitu kenderaan bertutup yang diangkat oleh beberapa lelaki. Rombongan itu memulakan kembali perjalanan tanpa menyadari Aisyah tidak ada di dalamnya. Yang mana ia menunjukkan Aisyah tidak berbual-bual dengan lelaki yang ini kisah. Kisah ini begini. Ini kisah fitnah. Mungkin masa dah dekat. Kisah fitnah bagaimana Aisyah dituduh berzina dengan Safwan. Kisahnya macam ni. Inilah masa paling sedih sepanjang Aisyah berkahwin dengan Rasulullah. Kisahnya begini. Semasa perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Aisyah ni diusung. Macam kita sultan kita lah, duduk dalam usungan 4 orang pikul. Kemudian ditutup, dikelambukan. Tak nampak. Okey. Sebenarnya Aisyah ni, badan dia kurus, badan dia kecil je, slim. Badan slim. Jadi kalau angkat tu ringan. Di antara dia ada dengan tak ada tu tak terasa sangat. Tak terasa sangat. Jadi dia orang pikul lah. Jadi Rasulullah naik unta, naik kuda, dia orang pikul isteri Rasulullah ini. Jadi apabila perjalanan sampai kepada rombongan ni, sampai kepada satu kampung, berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Dan yang usung Aisyah ni telah meletakkan usungannya itu dan berehatlah, penat kan, jalan kaki pada pasir, penatlah berehat. Jadi semasa usungan itu letak di bawah, Aisyah ni nak buang hajat, sama ada buang air kecil atau buang air besar begitulah. Dan sana mana ada tandas kan. Jadi apabila nak buang hajat, dia terpaksa pergi jalan jauh sikit. Jalan jauh, cari tempat-tempat batu ke, lindungkan sikit macam tu. Jadi Rasulullah pergilah seorang. Jadi orang lain berehat, tak perasan yang Rasulullah yang Aisyah ni keluar daripada usungan. Kan, tak perasan. Jadi apabila Rasulullah kata, "Okey, kita mulai berjalan semula, teruskan perjalanan kita." Rasulullah pun tak check yang Aisyah ada pun tak ada dalam tu. Kan, tak ada. Yang orang mengusung 4 orang ni dia tak rasa sangat. Sebab Aisyah ni kecil orang ni. Jadi Aisyah selepas daripada buang hajat, selesai hajat dia datang balik tempat rombongan, dia dapati sudah tidak ada. Risaulah dia, sudah tidak ada kan. Tak ada orang di tengah padang pasir ni. Di tengah padang pasir tidak ada orang. Jadi dia pun berjalan, dan dia pun berjalan letih, dia pun terbaring di atas batu. Dan masa tu dia pun nak bernafas supaya kuat sikit, dia buka purdah dia. Ya Nadia, terima kasih. Dia buka purdah dia, untuk rehatlah, baring atas batu macam tu. Dia pun risau dah tinggal oleh rombongan kan. Rasulullah dah pergi jauh dah. Okey, cara Rasulullah mengembara dalam grup kumpulan ni, dia mesti ada seorang yang berada di belakang sekali. Orang yang paling kuat, yang paling dihormati. Namun Safwan. Tugas Safwan ni, dia apabila dia berada di belakang sekali, apabila dia terjumpa pedang jatuh, makanan jatuh, dia tu kan ambil. Dan dia akan berjalan dengan 1 ekor unta. Ini memang strateginya memang macam tu. Dalam rombongan Arab, ada seorang yang last person. Dan last person ini
akan mematikan. Ada rombongan daripada belakang nak serang ke, ada orang jahat di belakang ke, ada barang jatuh ke, ada orang yang jatuh pengsan ke, dialah akan memberi bantuan, si Safwan ni. Ini cerita detail, detail Safwan. Jadi Aisyah ni bernasib baik. Bila dia tertinggal oleh rombongan, dia tidak lari jauh daripada tempat rombongan berhenti. Ada batu, dia pun rehat, penat. Penat. Jadi masa tu dia buka purdah dia, jadi nampak wajah dia. Jadi Safwan ni kenal. Terus Safwan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terkejut sebab Aisyah tertinggal. Itu saja perkataan dia keluarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terkejutnya Safwan ni. Safwan kata, ya Aisyah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi Safwan pun tidak, sebab Safwan dah tahu dah, rombongan dah jauh di hadapan dah. Jauh di hadapan. Jadi Safwan pun tidak melihat kepada Aisyah. Sebab Safwan ni seorang yang menjadi harapan kepada Rasulullah. Orangnya amanah, orangnya adil, orangnya wara. Wara Safwan ni. Jadi Safwan mengambil untanya, bawa dekat Aisyah dan dia pergi jauh. Dia pergi jauh sehingga tak berapa nampak Aisyah. Sebab apa? Bila Aisyah nak naik unta, sudah semestinya akan terselak betis ke kaki ke. Sebab nak naik unta kan? Nak naik unta. Jadi Safwan pergi jauh. Bila dia jangkau sudah selesai, Aisyah ada atas unta, baru dia datang balik ambil unta. Jadi datang balik ambil unta, dia tak tanya sepatah Safwan ni. Kenapa tertinggal? Kenapa kamu tertinggal? Kenapa jadi tercicir? Dia tak tanya. Dan Aisyah pun tak tanya Safwan, kau ni kenapa? Tak tanya juga. Itulah orang yang warak. Kalau kita mesti tanya dah kan. Kenapa tertinggal? Kenapa jadi macam ni? Kenapa? Banyak soal lah pula kita. Kalau kita lah. Tapi orang warak memandang tinggi kepada isteri Rasulullah. Dia tidak sapa, tidak cakap apa-apa. Dia pegang tali unta, dia hanya mengikut rombongan di hadapan. Rombongan di hadapan. Jadi tidak cakap langsung, tidak sapa langsung. Itulah cerita sebenarnya. Jadi apabila rombongan itu sudah 3 hari 3 malam berjalan, you bayangkan jalan kaki daripada Mekah ke Madinah, sudah 3 hari 3 malam berjalan, berhenti makan solat, berhenti makan solat. Dia tak sedar yang Aisyah tak ada atas sungai. Tak sedar. Sehingga tempat yang sudah hampir dah dengan Madinah, baru dah buat perhentian yang terakhir, RNR terakhir. Terakhir. Jadi biasanya apabila berhenti, Rasulullah Aisyah akan datang membantu Rasulullah nak minum, nak makan apa semua. Jadi kalian terakhir, dia dalam perjalanan 3 hari 3 malam, makan pun atas unta, atas kuda. Masa berhenti rehat, ambil wuduk, tayamum pun sekejap je, dan terus perjalanan 3 hari 3 malam. Jadi begitulah rombongan Rasulullah di hadapan 3 hari 3 malam. Safwan dengan Aisyah di belakang 3 hari 3 malam. Jadi makan bekal yang dibawa oleh Safwan lah. Sampai kepada tempat yang sudah hampir dengan Madinah. Rasulullah pun mulai nak pergi jenguk bini dia. Mana Aisyah? Buka-buka Aisyah tak ada. Buka-buka Aisyah tak ada rupa-rupanya. Maka mulailah riuh dalam rombongan itu. Adakah Aisyah sudah dicolek? Adakah Aisyah sudah dibunuh? Adakah Aisyah sudah dimakan rimau? Macam-macam lah risaunya. Macam-macam risau. Dah riuh dah. Dah sampai ke Madinah dah cerita. Aisyah hilang. Dan sabang fajar, maka nampaklah Safwan memegang tali unta di mana Aisyah ada di atasnya. Aisyah ada di atasnya. Maka ada munafikin yang melihat. Dia kata Safwan dan Aisyah berada di atas unta. Fitnah yang pertama. Dia kata aku melihat Aisyah dan Safwan ada di atas unta, sedangkan Safwan menarik unta. Itulah fitnah yang pertama. Dah riuh dah di Madinah. Riuh dah. Aisyah tak tahu cerita. Dah riuh dah. Jadi mengatakan takkan berjalan 3 hari 3 malam kau tak buat apa-apa. Fahamlah kata tak buat apa-apa. Satu pasangan. Muda lagi, Safwan dengan Aisyah. Takkan 3 hari 3 malam tak buat apa-apa. Siang malam kan. Itulah golongan munafik. Itulah membawa cerita heboh. Rasulullah pun risau. Rasulullah pun mulai down. Rasulullah down. Sebab ada logiknya. 3 hari 3 malam ni ada logiknya.
Yang anehnya, Aisyah tak tahu cerita. Jadi dia balik, Aisyah ni dia happy go lucky. Dia isteri yang ceria. Ya Humairah, ya si putih merah jambu. You bayangkan pipi dia si putih merah jambu. Allahu Akbar, cantiknya Aisyah. Tak usah banding lah dengan wanita sekarang, dengan ratu-ratu cantik ni. Jadi pada Aisyah, orang tak cerita kat dia yang hebohnya sudah berlaku fitnah yang dia melakukan perkara tak elok dengan Safwan. Jadi dia balik ke rumah seperti biasa. Tapi dia agak hairan. Kenapa Rasulullah berlain macam dengan dia ni? Dia tak tanya. Memang sifat isteri-isteri Rasulullah, dia tidak akan bertanya. Dia tidak akan bertanya. Itu sifat dia. Itu sifat isteri Rasulullah. Sama juga Khadijah. Dia tidak akan bertanya. Jadi dia tidak akan bertanya. Dia tunggu Rasulullah cakap dulu apa semua. Jadi Rasulullah pun down dan pada satu hari Rasulullah pun dah mulai percaya bahawasanya peristiwa itu benar-benar berlaku. Allahu Akbar. Mulai percaya. Inilah sirah yang menarik. Sirah yang menarik. Itulah fitnah yang berlaku kepada Rasulullah. Berat. Fitnah yang menarik. Dan Rasulullah memanggil semua sahabat-sahabat berhimpun di masjid. Rasulullah melahirkan rasa duka cita. Kenapa perkara yang hina ini berlaku dalam keluarga ini? Kenapa ada orang membawa cerita ini? Maka kecohlah dalam masjid sambil menduduk antara satu sama lain. Apabila Rasulullah kata siapa yang begitu sanggup memfitnahkan keluarga, maka kecoh kau. Dan Rasulullah kata tak payahlah kita bubarkan, kita damaikan. Tak payah ambil tahu sangat mengenai peristiwa ini. Tapi Rasulullah down. Setelah 2 minggu Aisyah berada bersama Rasulullah, dia lihat Rasulullah lain macam. Aisyah belum tahu lagi fitnah ini. Belum tahu lagi. Aisyah dia go laki, dia layan seperti biasa lah. Rasulullah nak makan, dia bagi makan. Rasulullah bagi minum, itu biasa. Tapi Rasulullah down, kurang bercakap, bad mood lah. Bad mood. Maka pada satu hari Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau boleh saya nak balik ke rumah bapak saya. Sebab dia tengok Rasulullah lain macam kan. Jadi dia macam tak happy lah. Rasulullah kata bolehlah nak balik. Jadi Aisyah pun balik ke rumah ayah dia semasa di Madinah. Balik ke rumah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dah tahu dah cerita ini, fitnah ini. Abu Bakar dah tahu. Dan ibu dia pun dah tahu. Ibu Aisyah pun dah tahu cerita ini. Sudah tahu cerita ini. Jadi Aisyah balik ke rumah. Aisyah balik seperti biasa. Sebagai isteri Rasulullah balik ke rumah bapaknya seperti biasalah, riang. Pada suatu hari semasa berada di rumah Abu Bakar, datang seorang wanita memberitahu, ya Aisyah, tidakkah kau tahu apa yang dihebohkan di Madinah sekarang? Aisyah kata, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Aisyah kata, tidak ada apa yang berlaku. Aisyah kata, oh, kau tak tahu lagi cerita bahawasanya skandal lah kalau sekarang kan. Kes kau dengan Safwan sudah begitu heboh. Dia orang kata tak ada apa-apa 3 hari 3 malam. Apabila Aisyah mendengar fitnah itu, dia terduduk bagaikan hancur tulang dia. Terduduk seminggu, tak makan, tak minum, tak apa, seminggu Aisyah sedih dia. Apabila Rasulullah wahyu tidak turun, sudah hampir sebulan wahyu tak turun, Rasulullah risau. Biasanya apabila ada musakkah, ada kes, maka Jibril akan bawa solusinya. Solusi. Tapi kes Aisyah di fitnah ini sebulan tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Jadi Rasulullah pun risau. Bad mood lagi. Rasulullah kata, kalau macam ni aku kena pergi tanya punya diri sendiri, apa sebenarnya perkara yang berlaku. Menarik kan cerita ini? Apa sebenarnya perkara yang berlaku? Sebab Rasulullah sendiri hampir mempercayai fitnah itu. Sebab logiknya 3 hari 3 malam tidur. Bukan tidur bersama lah, maksudnya tidur 3 hari 3 malam berjalan. Dengan 2 pasangan.
Sedangkan tertinggal itu ialah kerana di awal cerita. Siapa yang dengar di awal tadi dia tahu cerita dia. Tahu cerita dia. Jadi Rasulullah pun pergi rumah Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar. Aisyah dah tahu dah dia difitnah. Aisyah dah seminggu dah tak makan tak minum. Dah seminggu dah. Pergi rumah Abu Bakar, dia panggil ya Aisyah, ya Humairah. Oh my darling. Come here my darling. Jadi Rasulullah tanya darat. Ya Humairah, tahukah kau cerita yang fitnah yang berlaku? Tak terus Rasulullah kata, kalau benar benda itu berlaku. Kau faham? Maksudnya kalau benar kau melakukan zina. Tapi Rasulullah bercakap dengan bahasa yang bil hikmah, dengan penuh hikmah. Kalau benar benda itu berlaku, maka kau bertaubatlah. Oh, Aisyah dengar perkataan tu, makna suaminya pun dah percaya. Allahu Akbar. Suami dah percaya. Dan jika kau tidak melakukannya, aku memohon kepada Allah di langit yang ketujuh, supaya menurunkan wahyu. Memohon keampunan kepadamu. Aisyah, Allahu Akbar, apabila Rasulullah sendiri mempercayai, hampir mencayailah cerita tu, walaupun 50-50, maka Rasulullah Aisyah menangis, pergi menghadap bapanya. Ya ayahanda, tolonglah ayahanda, ceritakan perkara yang sebenarnya kepada Rasulullah, apa yang berlaku. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Aisyah, aku tak tahu apa yang berlaku. Tak ada orang yang tahu, kecuali engkau yang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Danlah suami tidak mempercayai. Sekarang ayahanda sendiri juga tidak mempercayai. Maka Aisyah sekali lagi pergi menghadap ibunya Ruhaimah. Ya bondaku, ceritalah, bagi tahulah kepada Rasulullah perkara yang berlaku yang sebenarnya. Tidak ada pun apa yang berlaku. Apa kata bondanya? Kata Rasulullah itu benar. Bonda tidak tahu apa cerita yang berlaku. Jika seperti kata Rasulullah, ikutlah perintah Rasulullah. Jika benar berlaku, bertaubatlah. Dan jika tidak benar benda itu berlaku, maka memohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah menangis. Menangis amat sangat. Tok sihat-sihat. Sihat Mas Kana. Aisyah menangis di atas bila masa suaminya sudah mulai tidak mempercayainya, ayahnya tidak mempercayainya, ibunya tidak mempercayainya, maka Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hanya mulah yang aku ada untuk membantuku. Ya Allah, hanya mulah yang ada yang boleh melindungiku ya Allah, yang boleh melindungiku ya Allah. Hanya mulah tempat aku bergantung ya Allah. Nyatalah perkara yang benar, nyatalah perkara yang benar. Menangis Aisyah, menangis Aisyah. Ya Allah, fitnah yang besar, fitnah yang besar. Tak berapa lama selepas daripada doa Aisyah itu, dan Aisyah kata, aku tidak akan bertaubat ya Rasulullah, kerana aku tidak melakukannya. Wah, kuat dia, kuat azam Aisyah. Aku tidak akan bertaubat sebab aku tidak melakukannya. Aku memohon penjelasan, keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkara yang benar adalah berpihak kepadaku. Dan orang yang fitnah adalah fitnah semata-mata. Rasulullah juga hairan sebab Safwan ini adalah seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang boleh dihormat, diharap. Seorang sahabat, terima kasih baik, terima kasih baik, terima kasih. Kasturi duha, sunnah duha, sunnah duha. Jadi Rasulullah tidak percaya sebenarnya, tapi seluruh Madinah sudah heboh dah. Sebab itu Rasulullah pergi menghadap. Sebab itu kita dalam soal suami isteri mesti face to face. Mesti face to face. Mesti face to face. Sebab face to face itu memberi merahmat. Tengok cara mana Rasulullah pergi jumpa. Ada Abu Bakar, ada ibunya Aisyah. Ada Aisyah, Rasulullah. Itu cara Rasulullah menyelesaikan fitnah yang besar. Kalau isteri Rasulullah difitnahkan, dan cara Rasulullah selesai bukan makin hamu, bukan. Bukan dengan hamu, tapi cara yang penuh hikmah. Hikmah. Jika engkau melakukannya, maka bertaubatlah. Rasulullah tak cerai. Tidak kata kau melakukan, aku cerai engkau. Berada. Tak ada. Rasulullah kata jika engkau melakukan, bertaubatlah. Jika kau tidak melakukan, aku pohon Allah menunjukkan kebenarannya. Itu kaedah Rasulullah. Cara menyelesaikan dalam soal suami isteri, bro. Ni laki-laki ni. Laki-laki ni. Ingatlah fitnah yang paling besar yang pernah berlaku pada Rasulullah. Itulah fitnah yang menjadi contoh dan tauladan kepada suami isteri.
Jangan kita apabila ada fitnah cepat menyalahkan isteri. Mesti berhadapan bro. Mesti berhadapan. Jangan lupa siapa berminat. Hantaran sebelum 17 hari bulan insya-Allah akan sampai sebelum raya. Jadi raya tahun ini wangian kasturi. Kasturi duha. Ya. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi iktibar daripada kisah fitnah Rasulullah dengan Aisyah ini, ialah iktibarnya ialah jangan suami cepat naik angin. Nak pukul lah, pukul isteri, nak cerai lah. Benda tak clear. Sedangkan Rasulullah juga tercabar bro. Apa kita lagi seorang orang yang biasa? Rasulullah tercabar. Memang tercabar. Sebulan tak turun wahyu. Sebulan. Biasa 2-3 hari turun. Bila satu kes saja turun wahyu. Ada kes saja turun. Ini sebulan. Apa tak duduknya? Melibatkan bini pula tu, isteri. Oh, ya putih Humairah, ya putih si merah jambu. Wah, muda lagi. Muda terang-tantang. Bayangkanlah Rasulullah wafat umur 63. Aisyah baru umur 18 tahun bro. Aisyah umur berapa tahun? Katanya umur 6 tahun dia kahwin. Dia tidur bersama umur 9 tahun. Tapi Tok Arab ni badan besar, bukan badan macam Melayu. Tok Arab ni badan solid. Pada masa tu, bagi orang Arab kahwin bawa umi ni biasa. Itu. Jangan banyak soal lah perkara ni. Perkara soal lah. Jadi apabila Rasulullah menyatakan, ya Aisyah, jika kau melakukan maka bertaubatlah. Allah sedih dengan ayat ni. Ini ayat daripada suami dan ayat daripada Rasulullah. Sedih kan? Sedih. Wanita mana tak menangis? Terguling-guling lah Aisyah. Terguling-guling. Sedih. Tapi dia tekad. Dia kata, ya Rasulullah, dikala engkau sudah mulai mempercayai fitnah, dikala bapakku tidak mempertahankanku, dikala ibuku tidak mempertahankanku, aku masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara ahli syurga. Aku masih ada Allah, ya Allah, tunjuklah kebenaranku, ya Allah. Tidak berapa lama kemudian, ini hebat, Rasulullah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sebulan tak terima, bahawasanya fitnah itu adalah fitnah semata-mata. Aisyah adalah bersih dan suci. Rasulullah happy, Aisyah happy, Abu Bakar happy, dan ibu bondanya juga happy. Allahu Akbar. Itulah sirah isteri Rasulullah yang kita ambil, iaitu sejarah yang paling sedih. Banyak sejarah-sejarah paling manis. Bagaimana romantiknya Aisyah dengan Rasulullah. Pada suatu hari ada rombongan permainan pedang lalu di hadapan rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah ni masjid lah. Maka Rasulullah tanya, ya Humairah, engkau nak tengok tak ada permainan pedang di bawah ini? Aisyah kata, nak. Rasulullah, Aisyah ni dia budak lagi. Nak. Dia macam tu lah. Jadi ramai-ramai menontonlah permainan pedang. Jadi Rasulullah duduk. Bila Rasulullah duduk, Aisyah letak dagunya di atas bahu Rasulullah, dan pipi Aisyah bersentuh dengan pipi Rasulullah. You can feel that how romantic they are. You can feel macam mana pipi Aisyah tersentuh dengan pipi Rasulullah sedang menonton permainan pedang. Allahu Akbar. Very romantic. Depan orang ramai. Yes. Bini dia. Dia letak pipi dia. Dia peluk Rasulullah daripada belakang, letak pipi. Manjanya. Allahu Akbar. Rasulullah tanya, dah cukup ke? Belum, nak tengok lagi. Nak tengok lagi. Duduk macam tu. Allahu Akbar. Romantiknya Aisyah. Sedangkan Rasulullah umur dah banyak dah. Aisyah muda lagi, tapi Aisyah begitu sayang Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya lagi, dah cukup kamu nonton? Jom kita balik. Tak nak tengok lagi. Allahu Akbar. Romantiknya ya putih Humairah, ya si merah jambu. Tak payah pakai ni. Tak payah. Memang original bro. Kena pula bau wangi macam kasturi. Kan? Bau wangi macam kasturi. Itulah ya tu promote kasturi duha. Sebab kasturi ni wanginya yang disukai oleh Rasulullah. Bila Rasulullah suka kasturi, Aisyah pakai kasturi lah.
Takkan Rasulullah suka buang yang lain. Rasulullah Aisyah pakai buang yang lain kan? Kasturi lah bro. Kalau siapa nak tidur rapat dengan suami, pakailah kasturi. Sebab Rasulullah suka kasturi. Kasturi bro. Belilah di beg kuning, Beli dengan TikTok. Senang. TikTok senang. Rasulullah kata, jom kita balik. Tak nak tengok lagi. Begitulah romantiknya Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah dengan Aisyah. Ada lagi kisah. Ada masa lagi. Ada masa sikit lagi ya. Ada lagi kisah cemburu. Tadi kisah cemburu. Rasulullah tidur di rumah Aisyah. Tiba-tiba Aisyah raba-raba. Rasulullah tak ada. Dia pergi mengendap. Tengok Rasulullah pergi berdoa di kubur dan balik kan. Itu cemburunya Aisyah. Ada satu lagi. Cemburunya isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ni dia macam ada geng juga. Dia 7-8 orang ni dia geng. Dia start berhimpun. Dia tanya, di kalangan kita ni siapa Rasulullah paling sayang? Itu soalan berat tau. Soalan berat. Orang perempuan cemburu, mana taknya kan? Jadi siapa Rasulullah paling sayang? Maka sampailah giliran Aisyah. Terus Aisyah tanyalah, dia cemburu kan? Ya Rasulullah, ramai-ramai isteri Rasulullah, siapakah Rasulullah paling sayang? Terduduk Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Tak jawab. Kemudian giliran yang lain pula. Yang tu pun tanya juga, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara isteri-isteri, siapakah yang paling kau sayang? Tak jawab juga. Cukup satu rang. 9 isteri Rasulullah, mana 9 malam tak jawab. Tak jawab 9 malam. Tak jawab 9 malam. Masuk rang yang kedua. Rasulullah sudah ada idea. Aisyah tanya, ya Rasulullah, aku bertanya, siapakah isteri bagaimana yang kau paling sayang? Rasulullah pun kata, nah, ini sebetul cincin. Kata ulama, setengah cincin, kata setengah kalung. Inilah tanda sayangnya aku kepada isteri. Maka siapa yang dapat tu begitu happy lah. Jadi di malam yang lain Rasulullah bagi juga, malam yang lain bagi. Jadi sebenarnya semua dapat. Jadi tapi satu syarat, mesti rahsia, tak boleh cerita kat orang lain. Tak boleh cerita. Jadi masing-masing tersenyumlah. Rupa-rupa Rasulullah sayang kepada aku. Yang ni kata sayang kepada aku, yang ni kata sayang kepada aku. Sebenarnya semua orang dapat. Bijak Rasulullah. Bijak Rasulullah. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi mengenai sirah, cerita-cerita yang lain mengenai sahabat Rasulullah dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada siapa yang buat pembelian. Jangan lupa buat pembelian kasturi 2 dan juga coklat chip. Coklat chip sedap untuk raya. Boleh dihantar lagi. Ini buat khas untuk raya saja. Siapa yang berminat boleh pergi kepada Yellow Box ataupun tengok video atau tengok Yellow Box, klik dan boleh buat pembelian. Terima kasih banyak di atas sokongan anda. Untuk berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT hari ini. Dan akhir-akhir ini kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Untuk berdoa semoga kita semua bertemu dengan Lailatul Qadar. Walaupun semalam, walaupun akan datang sehinggalah hari yang ke-29. InsyaAllah atau berdoa kita akan bertemu Lailatul Qadar dengan 83 pahala gandaannya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Selamat berbuka puasa. Sallallahu ala Muhammad.